Bertemu lagi dalam fokus minggu depan. Antara perkara yang menjadi tumpuan juga pada minggu hadapan ialah apabila Jawatankuasa Pilihan Khas yang membincangkan rang Undang-Undang RUU Kawalan Produk Tembakau dan Merokok 2022 akan bermesyuarat buat kali pertamanya, di mana ini disahkan oleh pengerusinya yang juga merupakan Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin, di mana katanya pihak KKM akan mendengar dan juga pihak Jawatankuasa Khas ini akan mendengar pandangan daripada Jawatankuasa Pilihan Khas terlebih dahulu. Kita dengarkan sedikit apa yang dikatakan oleh YBKJ semalam. Menurut Khairy, terdapat perkara yang perlu diperhalusi berhubung penguatkuasaan dan tahap denda. Kita akan dengar dulu pandangan daripada ahli-ahli Jawatankuasa Khas. Tapi kalau kita rujuk kepada surat daripada Ketua Pembangkang kepada Yang Amat Berhormat PM, even Ketua Pembangkang pun cakap mereka setuju pada dasar. Dan kebanyakan perbahasan, saya boleh katalah 95% perbahasan setuju pada dasar. Beliau bercakap selepas Majlis Pelancaran Jelajah Agenda Nasional Malaysia Sihat Peringkat Negeri Johor di Bandar Dato' On, Johor Bahru pada Jumaat. Pada awal bulan ini, Dewan Rakyat bersetuju RUU Kawalan Produk Tembakau dan Merokok 2022 dirujuk ke Jawatankuasa Pilihan Khas untuk diteliti serta membuat syur penambahbaikan. Ianya dirujuk kepada Jawatankuasa Pilihan Khas JPK Parlimen kerana kata mereka apabila pembentangan dan juga bacaan dibuat di awal bulan ini di sidang Parlimen, sidang Dewan Rakyat, Barisan Ahli Parlimen mahu supaya RUU Kawalan Produk Tembakau dan juga merokok ini tidak diluluskan secara terburu-buru dan melalui proses penelitian yang secukupnya oleh semua pihak, khususnya berkaitan dengan aspek penguatkuasaan. Tapi bagi anda mungkin agak keliru dan juga mungkin terlupa sedikit apakah yang dimaksudkan dengan rang Undang-Undang Produk Tembakau dan juga Merokok 2022 ini. Mungkin paparan grafik ini dapat membantu anda kenapa kita perlu adanya rang undang-undang ini. Jawatankuasa Pilihan Khas rang Undang-Undang Produk Tembakau dan Merokok 2022 ini dianggotai antara lain ialah Ahli Parlimen Baling Datuk Seri Abdul Aziz Rahim, Datuk Muhammad Niza Zakaria dari MP Parit, Ahli Parlimen Parit, Datuk Seri Azalina Osman Said dari MP Pengerang, Datuk Mas Emiliati Samsudin yang merupakan Ahli Parlimen Masjid Tanah, Ahli Parlimen Pasir Mas iaitu Ahmad Fadli Sari turut menganggotai Ahli Jawatankuasa Khas ini selain turut disertai oleh Ahli Parlimen Sibuti, Ahli Parlimen Sungai Buloh, Kuala Selangor, Tuaran, Penampang dan Jerlun serta menyertai saya pada ketika ini ialah salah seorang daripada ahli Jawatankuasa Pilihan Khas Parlimen ini iaitu Dr. Kelvin Lee Yuan merupakan Ahli Parlimen Bandar Kuching. Terima kasih Doktor kerana sudi bersama dengan kami. Pertamanya, mungkin kita dapat fahami fungsi dan juga peranan yang diletakkan kepada Jawatankuasa Pilihan Khas RUU Tembakau dan juga Merokok 2022 ini. Mengapa mekanisme ini diambil kira dan tidak beri konvensional ataupun cara yang seperti dahulunya? Wujudnya satu rang undang baru dan boleh terus diluluskan. Mengapa kali ini perlu dirujuk kepada Jawatankuasa Pilihan Khas terlebih dahulu? Bagi saya sebenarnya ini satu amalan yang baik terutamanya dalam satu arena demokratik terutamanya negara Malaysia. Kita tidak mahu pihak eksekutif hanya membentangkan satu RUU dan kita panggil budos satu undang-undang terutamanya yang ada kesan terhadap orang awam. Jadi kita tahu bahawa rang undang-undang ini ada kesan mendalam pada semua lapisan masyarakat kerana bukan saja ia ada bahagian untuk kawal selia produk tembakau dan juga vape. Tetapi yang penting ada satu
inisiatif yang bagi saya agak baru, tak ada sama di dunia, iaitu Generation Endgame, di mana mereka yang lahir selepas 2007, mereka tidak dibenarkan untuk membeli produk tembakau lagi. Dan isu ini kerana ada kesan terhadap orang ramai, haruslah dikawal selia, haruslah dilihat, haruslah mendapat input daripada semua pihak. Maka jawatan kuasa ini ditubuhkan dan ada keanggotaan daripada semua parti politik. Ini satu isu yang sepatutnya mendapat berkenan atau mendapat sokongan daripada bipartisan daripada semua pihak. Maka itulah tugas kami untuk memastikan undang-undang ini dapat diterima oleh semua dan mencapai target atau mencapai tujuan asal undang-undang ini dibentangkan. Doktor, mungkin kita dapat fahami apa yang kurangnya ketika bacaan kali yang dibaca ketika Dewan Rakyat tempoh hari? Jadi sebenarnya secara prinsipnya kebanyakan ahli parlimen menyokong undang-undang ini, terutamanya untuk menolong generasi kehadapan untuk bebas tembakau. Kita tahu bahawa kesan tembakau ini ada kesan mudaratkan kesihatan, bukan saja dari segi paru tetapi semua badan, semua organ kesan terhadap tembakau ini. Tetapi isunya, kita tidak mahu satu undang-undang yang baik tetapi disebabkan penguatkuasaan ataupun mungkin perkataan dalam undang-undang tersebut mampu kita panggil victimize mereka yang kita sebenarnya nak melindungi pada awalnya. Jadi ada isu-isu penguatkuasaan yang kita agak bimbang. Maka jawatan kuasa tersebut ditubuhkan untuk memastikan setiap perkataan atau setiap klausa dalam rang undang-undang tersebut selamat atau tidak ada kuasa terlebih kuasa untuk victimize mereka yang kita ingin lindungi. YB, mungkin kita dapat fahami, adakah perbincangan itu terhad dalam ruang lingkup 12 keahlian ahli parlimen ini sahaja ataupun jawatan kuasa pilihan khas ini turut akan mengambil kira pandangan dan juga saranan daripada pihak NGO, pihak masyarakat madani, pihak berkepentingan seperti ahli akademik dan juga mungkin pihak tertentu yang ada pemegang taruh dalam kepentingan isu dan juga RUU ini? Ya, memang salah satu punca kuasa yang diberikan kepada jawatan kuasa ini adalah kami berhak untuk memanggil mana-mana siapa saja pakar-pakar dalam isu ini. Dan sebenarnya dalam mesyuarat pertama, saya akan cadangkan kepada pengerusi jawatan kuasa iaitu Menteri Kesihatan untuk memanggil Jabatan Peguam Negara ataupun Bar Council kerana kita nak meneliti kuasa-kuasa yang diberikan kepada penguatkuasa dalam RUU ini. Jadi sebenarnya kami ada kuasa untuk memanggil semua saja, semua pihak yang terlibat termasuk NGO, profesional-profesional, pakar-pakar dan juga ahli akademia dalam isu ini. Mungkin soalan ini terlampau awal untuk saya tanyakan, tetapi adakah ianya akan mengambil satu proses yang panjang ataupun lama, YB? Kami berharap untuk menyiapkan semua show-show kami sebelum persidangan parlimen bulan Oktober atau persidangan bajet tersebut. Jadi kami akan bekerja keras untuk memastikan undang-undang ini tidak dilewatkan atau ditangguhkan lagi. YB tadi menyebut bahawa ini adalah satu bentuk demokrasi yang baik, praktis demokrasi yang baik dan juga bagaimana satu isu itu seperti rang undang-undang tembakau dan juga merokok 2022 ini dibincangkan dan juga mendapat konsensus 2/3 secara menyeluruh dan tidak ada naratif politik yang mengheret kepada bentuk sensasi yang mungkin dapat political mileage yang mungkin akan digunakan oleh ahli politik. Ini YB lebih arif pasal perkara itu. Bagaimana perubahan ini dapat menjamin sesuatu dasar, sesuatu polisi itu dijalankan mengikut fakta dan juga tidak terherot kerana sentimen politik semata-mata. Bagaimana kita melihat ini adalah gerak kerja kehadapan dan telah dimulakan dan perlu disuburkan lagi, YB? Jadi sebenarnya kalau kita lihat dalam satu sistem demokrasi, setiap ahli parlimen maupun pembangkang maupun kerajaan sebenarnya haruslah terlibat secara terus dalam pembentukan mana-mana undang-undang. Pada amalan yang dahulunya, isunya biasanya kerajaan hanya akan membentangkan RUU mereka dan mereka akan bunuh tanpa sebarang input ataupun sebarang cadangan daripada pihak pembangkang dan seperti yang dikatakan tadi, biasanya akan dijadikan satu isu politik kerajaan melawan pembangkang. Tetapi dalam demokrasi yang moden, kita tahu bahawa ada rang undang-undang yang sepatutnya
mendapat sokongan daripada dua pihak kerana ada kepentingan semua orang. Dan walaupun undang-undang ini tidak memerlukan 2/3 sokongan, hanya simple majority, tetapi adalah lebih baik kalau kita melibatkan lebih banyak ahli parlimen untuk memastikan segala loophole atau kelemahan rang undang-undang tersebut dapat diatasi dan ahli parlimen memainkan peranan utama mereka dalam mengubah undang-undang yang baik dan mencapai target atau sasaran yang ingin dicapai. Okey, baik. Selamat berbincang dan juga semoga hasilnya dapat dikongsikan bersama kami dan dapat bermanfaat kepada semua di mana Jawatankuasa Pilihan Khas Parlimen yang meneliti rang undang-undang kawalan produk tembakau dan juga merokok 2022 akan bermesyuarat buat kali pertamanya pada minggu hadapan. Dr. Kelvin Yee tadi, ahli Parlimen Bandar Kuching, berkongsikan apakah aspirasi dan juga bagaimana kita melihat perkembangannya nanti. Terima kasih Dr. Kelvin Yee kerana sudi bersama kami dalam fokus minggu depan pada hari ini. Terima kasih juga kepada anda yang menonton. Ada pandangan, ada cadangan, teruskan bersama kami di platform digital kami. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi nanti. Terima kasih.